Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita pada surah Al-Balad. Surah Al-Balad, surah yang ke-90 dalam juzuk yang ke-30. Juzuk yang ke-30. Surah Al-Balad ke surat 594. 594. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك
أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk berada di rumah Allah Azza wa Jalla ini, dan untuk kita duduk sebentar membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dia memberikan ketenangan kepada hati kita dan menjadikan kita orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini surah yang kita baca surah Al-Balad. Al-Balad ni maksud dia negeri. Maksud dia negeri. Dan negeri yang dimaksudkan dalam surah ni ialah Makkah. Negeri yang dimaksudkan dalam surah ni adalah Makkah. Makkah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga kalau kita belajar berkaitan dengan ihwal ibadah, ibadat ni adalah semua perkara yang dibuat, disukai dan diredai oleh Allah. Perkara yang Allah suka dan perkara Allah redha akan Allah bagi pahala. Jadi ibadat ni Allah perintahkan pada apa yang dia suka dan apa yang dia redha. Lalu apabila bertemu perintah Allah dengan perkara-perkara yang Allah redha sebagai nilai tambah, maka bergandalah amal ibadah di dalamnya. Allah menggandakan pahala apabila sesuatu dilakukan sesuai dengan apa yang Allah suka dan apa Allah redha. Sebagai contoh, Allah menggandakan pahala bila dilakukan pada waktu-waktu yang Allah suka. Baru ni kita dah sebut tentang kelebihan 10 awal Zulhijjah. Kita juga sebut tentang 10 akhir Ramadan. Maka amalan yang dilakukan pada waktu-waktu yang Allah suka digandakan pahala. Begitu juga Allah menggandakan pahala pada tempat-tempat yang Allah suka. Antara tempat yang Allah paling suka ialah Makkah. Siapa yang solat di Makkah tak sama dengan solat di tempat lain daripada Makkah. Salat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 salat di tempat lain kecuali Makkah. Makkah pula lebih daripada Madinah 100 kali ganda, iaitu 100,000 pahala salat di Makkah, 1000 pahala kali ganda salat di Madinah, 500 di Masjidil Aqsa. Lain-lain sama seperti biasa. Dan dalam banyak-banyak tempat yang Allah paling suka juga adalah rumah-rumah Allah, masjid. Siapa yang datang salat di masjid, pahalanya lebih besar daripada salat di rumah. Kenapa? Kerana masjid adalah tempat yang Allah Ta'ala suka dan tempat Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu sembah selain dari Allah atau kamu seru selain dari Allah di dalam rumah-rumah Allah. Mana kita tahu Makkah adalah bumi yang paling dikasihi oleh Allah?
Dia adalah tempat Allah Ta'ala utuskan Nabi akhir zaman. Padanya ada rumah yang pertama, masjid yang pertama dibina dalam sejarah Islam. Dan waktu Nabi SAW diusir daripada Makkah, orang nak bunuh Nabi SAW, Nabi pun keluar berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Waktu Nabi SAW nak keluar daripada Mekah, Nabi berjalan keluar daripada Mekah, Nabi berpaling dan Nabi pandang Makkah. Lalu Nabi SAW kata kepada Makkah, "Wahai Makkah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik permukaan bumi di sisi Allah, dan engkau adalah permukaan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Kalaulah tidak kerana aku diusir daripada kamu, nescaya aku tidak akan tinggalkan kamu." Itu perkataan Nabi SAW merujuk kepada Makkah. Jadi Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan Makkah, menunjukkan keagungan negeri yang kita rindui untuk kunjungi. La uqsimu bihadzal balad, kata Allah, aku bersumpah dengan negeri Makkah ini. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad tinggal di negeri ini. Wa anta hillun bihadzal balad, disebut engkau tinggal di negeri ini. Dalam tafsir disebut hillun di sini halal. Ai anta ya Muhammad yahillu laka an tuqatila bih. Engkau wahai Muhammad halal bagi engkau untuk berperang di dalamnya. Mekah ni tanah haram. Mekah ni tanah haram. Dia adalah kota larangan. Haram di situ tu maksudnya larangan lah. Haram ni kan benda-benda haram lah, benda yang dilarang. Jadi Mekah ni tanah haram dalam bahasa Arab, terjemuh dia sebenarnya adalah kota larangan, negeri larangan. Kalau kota larangan biasa kita dengar mana? Kota larangan, Forbidden City. Mana dia? China, Forbidden City. Tapi sebenarnya tanah haram ni forbidden, haram kan? Tanah haram adalah tanah larangan. Tanah larangan. Apa yang dilarang di Mekah? Tidak boleh berbuat zalim di Mekah. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min azabin alim. Allah Taala sebut dalam surah Al-Anbiya, atau surah Al-Hajj, siapa yang masuk Mekah niat nak berbuat zalim, baru niat je, kami akan rasakan kepada mereka azab yang pedih. Haram berbuat zalim di Mekah. Ni haram membunuh di Mekah. Bunuh orang haram. Haram berburu di Makkah, tak boleh. Haram potong pokok-pokok yang tumbuh secara sendiri di Makkah. Dan haram Makkah dimasuki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi orang kafir, dia tak boleh masuk Mekah. Dia suruh hukum. Kalau dia masuk curi-curi, boleh kalau dia masuk curi-curi, tapi dia suruh hukum tak boleh. Nabi SAW setelah membuka kota Mekah, maka Nabi hancurkan berhala dan kemudian dihalau orang-orang kafir keluar daripada Mekah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kata ayat Quran,
ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis dari sudut mana? Akidah mereka itu sebenarnya akidah yang kotor. Bukan tubuh badan dia, mungkin tubuh badan dia handsome, smart, bersih, tapi akidah mereka adalah akidah yang sangat kotor. Pasal apa? Dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Lalu Allah Ta'ala kata, fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Maka janganlah mereka itu mendekati, memasuki Masjidil Haram, yakni Makkah, setelah tahun ini. Waktu turun ayat ni, orang-orang Islam bimbang, dia takut. Sebab selama ni yang bawa barang dagangan ekonomi Makkah, dia maju, moden, meriah, disebabkan perdagangan orang-orang kafir. Orang Islam kan orang-orang yang lemah. Hak bawa barang dagangan ni orang-orang kafir. Peniaga-peniaga besar di Mekah masa itu juga orang-orang musyrik. Bangsawan-bangsawan Mekah. Allah Ta'ala haramkan orang musyrik. Sahabat-sahabat kata, sudah dalam ekonomi kita, kalau kita buat ayat ni, ekonomi kita jatuh. Allah Ta'ala kata, wa in khiftum 'ailatan, kalau kamu takut susah, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'. Allah akan kayakan kamu kalau Allah berkehendak. Lalu mereka pun taat kepada perintah Allah, tak bagi orang kafir masuk Mekah. Dan memang benar Allah Azza wa Jalla kayakan Mekah, walaupun Mekah tu tak ada apa-apa pun melainkan Kaabah dan air Zam-Zam. Contoh kita pergi Mekah tengok batu je, tak ada apa. Nak kata air terjun, tak ada. Nak kata laut, tak ada. Nak kata apa, yang ada Kaabah je. Sehingga orang kata, kalau tak ada Kaabah ni, aku tak datang dari sini. Memanglah, sebab itu tanah haram. Akhirnya Allah Ta'ala kayakan penduduk Makkah. Alhamdulillah. Mana kalau di mereka taat kepada Allah, Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Jadi itu maksud tanah haram. Diharamkan berperang di dalamnya, tak boleh. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ayat, wa anta hillun bihadzal balad. Engkau halal tinggal dan berperang di negeri ini. Macam mana pula tu? Telah datang dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Nabi kata, inna hadzal balada harramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya negeri ini Allah dah jadikan dia kota larangan. Sejak bila? Sejak daripada Allah cipta langit dan bumi. Sejak Allah cipta langit dan bumi, Allah dah pilih dah Mekah sebagai tanah haram. Nabi Ibrahim pergi tu, tinggalkan Hajar di Mekah tu. Bukan Nabi Ibrahim yang pilih, Allah yang tetapkan. Sebab Allah dah pilih tanah haram sejak daripada dicipta langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tetap haram dengan larangan-larangan Allah sampai hari kiamat. Okey? La ya'budu syajarahu wa la yuhtala khalahu. Tidak boleh dicabut pokok-pokoknya, wala yuhtala khalahu, wa innama uhillat li sa'atun min nahar. Sedangkan dia dihalalkan bagiku
sebentar saja di siang hari. Wa qad 'adat hurmatuha al-yawma, pada hari ini telah kembali pengharamannya seperti mana sebelumnya, seperti mana semalam. Ala falyuballigh syahidul ghaib, hendaklah orang yang datang menyampaikan kepada orang yang tidak datang. Bila dihalalkan kepada Nabi ni? Waktu berlakunya pembukaan kota Makkah. Sekali tu je. Tu pun separuh hari je. Sekejap. Punyalah Nabi SAW nak jaga kehormatan tanah haram ni, kota larangan ni. Nabi susun strategi pun senyap-senyap, diam-diam. Nabi tak bagi tahu pun kepada orang bahawa dia nak serang kota Mekah. Orang lain tak tahu kecuali Nabi dan penduduk Madinah. Dan pernah waktu berlaku, seorang daripada penduduk Madinah, nama dia Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ni, dia tulis surat kirim kepada Mekah, nak bagi tahu kepada orang Mekah Nabi akan serang Mekah. Tuan-tuan pernah dengar cerita ni? Dia bagi tahu, tulis surat. Nabi kata dah, sembunyikan urusan persiapan kita ni. Tapi dia tulis surat, dia hantar. Hatib bin Abi Balta'ah hantar surat. Datang wahyu daripada langit. Jibril bagi tahu kepada Nabi SAW, ada satu surat terlepas daripada Madinah sedang menuju Makkah, dibawa oleh seorang wanita, gini-gini sifat dia, kamu pergilah, kamu akan jumpa dia di tempat sekian-sekian. Nabi pun perintahkan dua orang sahabat pergi kejar wanita tersebut. Naik kuda, pacu kuda, kejar, jumpa betul wanita di tempat yang dikhabarkan oleh Jibril alaihissalam. Tahan. Tanya mana surat awak mari. Dia kata tak ada. Kata mereka, sama ada kamu bagi kepada kami surat tu, atau kami geledah kamu sehingga terpaksa bogelkan kamu pun kami akan buat. Dia pun keluar surat tu bagi. Bila bagi, bawa balik ke Madinah, Nabi SAW baca, betul. Surat ni bagi tahu kepada orang Mekah persiapan Nabi ke Mekah. Tengok surat tulis seorang sahabat nama dia Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi panggil Hatib, kenapa kamu tulis surat ni? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila dengar macam tu, Sayyidina Umar kata, kita pancung dia. Sayyidina Umar macam tu, pancung dia Rasulullah. Nabi tanya Hatib, kenapa kamu buat? Dia kata, aku tinggalkan keluarga aku di Mekah. Tak ada orang yang jaga. Lalu aku bimbang, kalau tentera Islam datang, mereka tak kenal ke, mereka tu akhirnya keluarga dia dibunuh. Ataupun orang-orang Mekah pergi lari tinggalkan keluarga dia, maka keluarga dia tak ada orang yang nak tolong jaga. Jadi dia mengharapkan bila dia hantar surat, ada orang tolong jaga keluarga dia. Nabi SAW kata, Nabi maafkan dia kerana dia telah menyertai perang Badar. Tapi akhirnya rahsia persiapan Nabi tidak terbongkar. Gerak Nabi SAW pergi ke Mekah. Nabi buat persiapan senyap-senyap. Nabi bagi kumpulan-kumpulan dia, tentera. Sampai dekat dengan Mekah, maka Abu Sufyan dapat tahu cerita dia. Lalu Nabi SAW, lepas tu Abu Sufyan pun datang jumpa Nabi. Ringkas cerita, orang sahabat kata Abu Sufyan ni dia suka kepada penghormatan. Maka Nabi kata, siapa duduk di rumah dia, dia selamat. Siapa duduk di Masjidil Haram, dia selamat. Siapa duduk di rumah Abu Sufyan, dia selamat. Maka pada pagi tu Nabi masuk, semua orang duduk di rumah, orang duduk di masjid, orang berlindung di rumah Abu Sufyan, dan akhirnya Nabi tawan kota Mekah dengan selamat tanpa ada peperangan. Itulah satu hari yang Allah Ta'ala
menghalalkan Mekah untuk berperang padanya. Setelah daripada tu haram kembali sampai kiamat. Ini Mekah, lalu Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Okey, jadi cerita Mekah ni banyak pasal dia kota larangan Islam, tanah haram. Nak cerita lain kena pergi Mekah ustaz dengar cerita. Baik, yang seterusnya, wa walidin wa ma walad, dan demi pertalian bapa dan anaknya. Siapa pula bapa yang dibersumpah, Allah bersumpah dengannya ni? Siapa dia yang Allah bersumpah dengannya demi bapa dan anaknya? Ada dua pandangan. Pandangan pertama ialah bapa manusia. Bapa manusia. Siapa dia bapa manusia? Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, dalam tafsir disebut Abu Imran Al-Juni, dia kata bapa Nabi, bapa para anbiya, Abul Anbiya. Siapa dia Abul Anbiya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bapa sekalian manusia ni kita panggil Abul Bashar, Nabi Adam. Kalau bapa sekalian Nabi, bukan bapa sekalian Nabi, bapa para Nabi ialah Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ni dia doa anak cucu dia ni Allah bagi petunjuk ni, dan Allah bangkitkan daripada anak cucu dia ni para Nabi. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, ya doa, ya Allah utuskanlah dalam zuriat aku orang yang mengajak mereka, baca-baca mereka pada mereka ayat-ayat kamu. Jadi Nabi Ibrahim ni dapat isteri Hajar dan Sarah. Terang, daripada Hajar keluar Nabi Ismail, Nabi. Daripada Sarah keluar Ishaq, Nabi. Keluar Yaqub, Nabi. Keluar pula Yusuf, Nabi. Keluar pula daripada keturunan Nabi Ibrahim ni Nabi-Nabi. Lalu dia dikenali sebagai bapa para Nabi, Ibrahim alaihissalam. Ala kullin, Allah Ta'ala bersumpah dengan yang bapa dan juga zuriat-zuriatnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Berada dalam susah payah. Ya, susah payah ni bukan penciptaan manusia tu. Allah cipta manusia mudah je. Cuma Allah menciptakan manusia untuk hidup dalam keadaan susah payah. Boleh faham? Bukan susah payah dalam penciptaan dak. Susah payah ni manusia dicipta untuk hidup dalam keadaan susah payah. Jadi kita pun hidup duk mikir, kenapalah aku susah, kenapalah begini, kenapa duk mengadu sama. Jawapan dia, memang Allah ciptakan manusia dalam keadaan atau supaya hidup dalam susah payah. Tujuan apa Allah Ta'ala hidupkan manusia supaya dia susah, supaya dia payah, supaya dia tak rasa di sini tempat tinggal dia, supaya dia tak rasa di sini tempat tinggal dia yang dia nak duduk selama-lamanya. Bila dia susah, dia teringat, kalau aku duduk akhirat ni tak ada dah susah ni. Cuma bila manusia hari ni diberi kesenangan, waktu Nabi SAW paling bimbang umat dia diberi kesenangan. Bila dia senang di dunia, dia lupa kepada kesenangan akhirat. Sehingga orang tanya seorang ulama nama dia Abu Hazim, wahai Abu Hazim, kenapa orang benci, takut kepada mati? Kenapa orang tak suka, takut mati? Lalu dia kata apa? Malana nakrahul maut. Kenapa kami tak suka bila cerita mati? Jawab Abu Hazim, li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum ukhrakum fa antum takrahuna an tantaqilu minal imran ila al kharab. Fa antum takrahuna an tantaqilu
minad dunya ilal akhirah kama takrahuna an tantaqilu minal kharabi ilal imran. Minal imran ilal kharab, gitu. Kamu ni kenapa kamu takut sangat mati? Sebab kamu dah imarahkan duniamu dan kamu rosakkan akhiratmu, sehingga kamu takut berpindah dari tempat yang meriah, tempat yang baik kepada tempat yang tidak baik. Kamu yang rosakkan. Bila? Sebab bila dunia dah senang, kita lupa untuk bercucuk tanam untuk akhirat. Sibuk sangat. Okey? Sebaliknya, orang mukmin yang beriman, dia akan mengimarahkan kehidupan akhiratnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahawa tiada siapa pun yang berkuasa di atas dirinya, Qala al-Hasan al-Basri ay ya'khudha malahu. Apakah manusia menyangka tidak ada yang berkuasa atas dirinya, yakni mengambil hartanya. Kalau dia buat banyak-banyak dalam dunia ni, dia sangka tak ada orang ke berkuasa yang boleh rampas harta dia. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Lalu dia berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Sebab dia ni bila ada harta banyak, dia kata benda banyak dalam hidup dia ni dia buat sebab dia ada harta dan dia telah belanjakan harta dia untuk dapatkan nikmat-nikmat tersebut. Allah ingatkan dia bahawa semua nikmat yang dia dapat tu datangnya dari Allah. Dan Allah boleh cabut nikmat tersebut dengan sekelip mata, sekejap saja. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia menyangka juga bahawa tiada siapa pun yang memerhatikannya? Apakah dia menyangka bahawa tiada siapa pun yang memerhatikannya? Dengan harta dia banyak, dia rasa dia boleh buat apa saja. Apa dia sangka tak ada orang tengok hidup dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami yang jadikan untuknya sepasang mata? Hartamu tu banyak, tapi matamu tu bukan kami yang buat. Wa lisanan wa syafatain. Mulut, lisan kamu, lidah kamu, dan sepasang bibir kamu. Bila Allah Ta'ala sebut dua nikmat ni, mata, mulut, hak ni pun kalau Allah Ta'ala cabut, tak ada nilai habis semua harta kita. Bahawa Allah Ta'ala sebut dua nikmat ni. Kesombongan manusia terhadap harta benda yang dia kumpulkan selama ni, nak banding dengan dua nikmat, Allah bagi sepasang mata. Berapa kamu nak bayar untuk dapat sepasang mata? Allah bagi lisan dan sepasang bibir. Berapa kamu nak bayar? Banyak. Tak terbayar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, wa hadainahun najdain. Dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, iaitu jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Tunjuk di sini maknanya manusia kalau nak buat baik pun boleh, nak buat jahat pun boleh. Boleh dari sudut iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Ingat tak kita sebut semalam? Iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Kehendak Allah ni kan ada dua. Kita ulang sekali lagi. Kehendak dari sudut kejadian, kehendak dari sudut syariat.
Jadi Allah Ta'ala ada kehendak dari sudut kejadian dan ada kehendak dari sudut syariat. Dari sudut kejadian ni, siapa nak buat atas dunia ni, Allah berkehendak buatlah mu nak buat apa. Tak ada orang jahat waktu dia nak buat jahat terhalang. Dia nak curi, tengah-tengah nak ambil, tangan dia jadi lumpuh. Dia nak berzina, tiba-tiba jadi kebas semua. Dia nak berjudi, tiba-tiba mata dia tak nampak. Dia nak pukul orang, tiba-tiba jadi lembek. Tak ada. Allah Ta'ala tunjuk, nak buat jahat, silakan. Nak buat baik, silakan. Tu kehendak Allah dari sudut kejadian. Tapi kehendak Allah dari sudut syariat, Allah suruh sembah dia, jangan mensyirikkan dia dengan sesuatu. Allah suruh salat, Allah suruh puasa, Allah suruh buat haji, Allah suruh bayar zakat, Allah suruh buat baik kepada jiran tetangga, Allah suruh baik kepada ibu bapa, Allah suruh berzikir kepadanya, Allah suruh baca Quran. Itu semua perintah-perintah syariat. Jadi alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Kami tunjuk dia dua jalan, iaitu jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Falaqtahamal 'aqabah. Mengapa dia tidak menempuh jalan yang sukar? Jalan yang sukar. Ay afala salaka at-tariqa allati fiha an-najata wal khair. Tidakkah dia menempuh jalan yang ada padanya kejayaan dan kebaikan? Maknanya jalan nak buat baik ni memang sukarlah. Nak buat baik ni sukar. Yang disebut sukar di sini ialah jalan kebaikan. Jalan keburukan seronok mudah. Jalan kebaikan sukar. Jalan kemungkaran seronok. Macam mana ni lah. Kalau orang nak kahwin, susah nak kahwin. Kalau nak berzina, tak ada minta dengan siapa-siapa. Berzina ni, nak kahwin kena gisi borang lah, minta begitu lah, minta begini lah, minta izin lagi, wali lagi, kena ada mahar, kena ada saksi. Memanglah sebab tu halal. Allah Ta'ala suruh kita minta izin. Zina, dia ambil anak tu, digendong, pergi mana-mana, berlakulah apa yang dia berlaku. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dan zuriat kita daripada keburukan. Tapi sebutnya nak buat baik ni susah. Nak baca Quran, payah. Nak baca surat khabar, sedap. Nak tengok cerita movie, lagi seronok, 2 jam tak rasa. Kena Hindustan dulu hari Sabtu 3 jam kali tengok. Baca Quran setengah jam pun rasa lama. Semoga Allah Ta'ala bantu kita. Apa kebaikan yang susah tu Allah Ta'ala detailkan. Fakku raqabah, iaitu membebaskan hamba. Au it'amun fi yawmin dhi masghaba, atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Yatiman dha maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang terlantar di atas tanah, yang sangat fakir. Semua ni kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala sebut. Jalan yang disebut sebagai jalan kejayaan yang susah tadi. Okay? Kenapa disebut anak yatim yang ada hubungan kerabat? Anak yatim ada hubungan kerabat. Ini menunjukkan orang yang paling aula jaga anak yatim adalah kaum kerabat dia. Dan ini juga menunjukkan bahawa kita kalau buat baik kepada kaum kerabat lebih afdal daripada yang bukan kerabat. Sebab tu dalam bab sedekah, Nabi SAW pernah bersedekah. As-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun.
wa 'ala dzir rahimi ithnatani. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sedekah kepada orang miskin adalah satu pahala sedekah. Wa 'ala dzir rahim, dan sedekah kepada saudara mara. Ithnani, dua kali sedekah, dua pahala. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala silaturrahim. Jadi ini galakkan kepada kita berbuat baik kepada kaum kerabat. Tengok keliling kita dulu. Kalau kaum kerabat dulu, kemudian jiran kita dulu, baru orang jauh. Jangan kita ni jauh pergi cari sedekah. Kalau sebelah rumah ni kerabat lagi, kita tak cari kepada dia. Itu tak boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, "Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil marhamah." Kemudian dia tergolong di kalangan orang yang beriman dan saling berpesan-pesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk kasih sayang. Okey. Ay thumma huwa ma'a hadhihi al-awsaf al-jamilah at-tahirah mu'minun biqalbihi. Jalan kejayaan yang disebut tadi, okey, beri makan kepada orang lapar, jaga anak yatim, kemudian buat baik kepada orang miskin. Ini semua sifat kemanusiaan yang terpuji. Tapi dia ada syarat utama untuk diberi pahala oleh Allah. Apa dia? Kemudian dia termasuk dari kalangan orang yang beriman. Barulah dikira semua amalan tadi bernilai. Kalau dia bagi makan kepada orang miskin tapi dia tak beriman, jadi ke tak? Tak ada pahala. Kalau dia buat baik kepada kaum kerabat tapi dia tidak beriman, jadi ke tak? Tak ada pahala. Sebab tu Allah Ta'ala, setelah tu Allah Ta'ala sebutkan jalan-jalannya, Allah tutup dengan syarat yang paling utama. Semua amal kebaikan ni kalau dibina di atas iman, dia akan dapat pahala. Tapi kalau tidak dibina di atas iman, dia adalah sia-sia. Walaupun sifat kebaikan yang dilakukan lebih besar daripada kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman, tapi kerana tidak ada keikhlasan, tak ada pahala. Dia syarat buat amal salih agar diterima ni ada dua. Pertama, dia patuh syariat. Patuh syariat maknanya dia adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat. Dia patuh syariat, kita panggil. Syariat suruh, jadilah benda tu baik. Kalau syariat tak suruh, dia tak akan jadi benda baik. Sifat pertama amalan diterima oleh Allah ialah patuh syariat. Sifat yang kedua ialah ikhlas kerana Allah. Dan ikhlas kerana Allah ni tidak akan datang melainkan dari hati yang beriman kepada Allah. Tidak akan datang melainkan dari hati yang beriman kepada Allah. Kalau tak beriman, tidak akan ada pahala. Semoga Allah Ta'ala jaga iman kita juga. Kemudian wa thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Dan mereka ini yang disebutkan di atas tadi, mereka itulah golongan yang kanan, yakni di akhirat nanti mereka akan mendapat surga. Walladzina kafaru biayatina, dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, walaupun dia ada sifat di atas, dia jaga orang miskin, dia jaga anak yatim, dia buat baik kepada orang yang susah, orang kelaparan, orang terlantar, bantu mangsa banjir, bantu mangsa gempa bumi, bantu mangsa tsunami, bantu semualah, mangsa perang, semua dia bantu. Tapi dia tak ada satu sifat. Apa dia? Tak beriman. Tak beriman kepada Allah.
walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Tapi dia kufur kepada ayat-ayat Allah, lalu mereka itu adalah orang-orang di sebelah kiri. Apa yang akan berlaku kepada mereka golongan sebelah kiri? Alaihim narum muqsadah, maka mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat. Wal'iyadzu billah, kita berlindung dengan Allah daripada api neraka. Tertutup rapat di sini ialah ditutup pintu-pintu neraka. Bila masuk dalam neraka, tutup, tak boleh nak keluar dah. Orang kafir tak akan keluar daripada api neraka. Berkata Imam Qatadah, mutabbaqah fala daw'a fiha wala faraja wala khuruja minha akhiral abad. Mutabbaqah, tertutup, tidak ada cahaya, tidak ada rongga, tidak boleh keluar sampai bila-bila. Alaihim narum muqsadah. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, habislah surah Al-Balad. Surah ini menceritakan keagungan Makkah dan juga kepentingan beriman di dalamnya. Jadi sebab tu kalau orang tu duduk Mekah sekalipun tidak beriman kepada Allah, tak ada makna. Abu Jahal duduk Mekah, Abu Lahab duduk Mekah, Umayyah bin Khalaf duduk Mekah, tapi kalau tak beriman, tak ada makna. Lebih baik orang yang tidak tinggal di Mekah tapi beriman kepada Allah. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, diberi rezeki, duduk pula di Mekah, yang tu double nikmat. Nikmat hidayah tu nombor satu, nikmat duduk Mekah pula. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala menjaga keimanan kita, dan semoga Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita untuk mengunjungi Makkatul Mukarramah, bertawaf di Baitillahil Haram, bersalat di Masjidil Haram, dan Allah ganjari kita dengan pahala yang berlipat kali ganda. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.